Tapi di akhir-akhir kalam kita, hampir kita mati, kita dapat ucap kalimah la ilaha illallah. Ada juga keadaan macam tu. Allah Ta'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam kita, manusia ni apabila berada di dunia, dia kaya dengan amalan-amalan agama. Tapi apabila balik jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia diisytihar sebagai muflis. Tidak ada amalan pun di sana. Allah Subhanahu Wa Taala isytihar dia muflis. Sebab apa? Sebab amalan baik dia dah beri kepada orang lain. Dengan amalan baik dia buat, tapi amalan jahat pun dia buat juga. Sembahyang juga, tapi mulut dia dah mengumpat, dia mengata ke orang. Tengok amalan dia baik, apabila dia jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia kena bayar balik apa dia kata ke orang. Dia bagi amalan baik dia kepada orang lain. Sebab apa? Sebab di dunia ni dia buat benda baik, alhamdulillah. Tapi pada yang sama dia tak boleh tinggal benda yang jahat. Dia kata ke orang, dia kata dia sakiti hati jiran. Kita tahu jiran ni 40 ke hadapan orang, jiran 40 kat belakang yang tinggal pun jiran kita, kiri kanan 40 orang ni jiran kita. Jiran seagama. Apabila kita tidak tunaikan hak jiran kita, maka jiran kita akan tuntut kepada kita. Kita buat benda baik seorang-seorang, tak pernah ajak manusia, tak pernah ajak jiran kita di sebelah rumah kita untuk datang ke masjid untuk cerita tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak pernah buat macam tu. Maka jiran kita akan tuntut kita di akhirat kelak. Kita takut kita seorang saja yang kata hebat dengan amalan agama, tapi sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala isytihar muflis kita. Kita tak mahu macam tu. Jadi tuan-tuan demikian Allah Subhanahu Wa Taala, sambungan hadis daripada Riyadhus Shalihin. Hadis yang ke 85. Bab istiqamah. Istiqamah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, surah Hud ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fastaqim kama umirta. Surah Hud ayat 112. Allah SWT perintah kepada kita, hendaklah kamu istiqamah sebagaimana kamu disuruh. Allah SWT suruh kita, selepas kita beriman kepada Allah SWT, maka kita kena istiqamah. Apa dia istiqamah? Istiqamah ialah an yasbatal insana ala syariatil Islam, syariatillah, kama amarallah, wa yuqaddimuha al-ikhlas lillahi ta'ala. Istiqamah ini manusia tetap pada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Pegang teguh dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang-panjang masa. Bukannya hari ini menyatakan keimanan, esok lagu lain dah. Hari ini semangat untuk sembahyang berjemaah, ataupun minggu ni semangat untuk sembahyang berjemaah, minggu depan tak ada nampak dah. Sebab dia tak istiqamah. Walaupun amalan sedikit, kita istiqamah, itulah yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berbanding manusia yang suka buat banyak-banyak amalan, hebat amalan dia, banyak-banyak amalan dia, tapi dia tidak istiqamah. Mungkin musim cuti saja dia boleh ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Musim kerja dia tak boleh ibadat, dia kalut. Tak mahu macam tu. Dalam keadaan cuti mungkin dia boleh sembahyang malam 2-3 jam, boleh bangun awal pagi, pada awal pagi untuk tunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi di hari-hari lain, di hari tak cuti, hari yang sibuk, dia tak boleh untuk ibadat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tidak istiqamah. Adapun mungkin istiqamah ni dia rasa dalam bulan ni dia boleh keluarkan sedekah ataupun bagi untuk masjid atau sumbangan RM300 dia bagi ketoi. RM300. Tapi di hari-hari lain tidak istiqamah, tak ada dah. Istiqamah yang baik mungkin kita nampak benda tu sikit, kita buat sikit je, tapi setiap hari kita buat. Istiqamah, sentiasa kita buat. Walaupun kita sembahyang malam 2 rakaat saja sebelum subuh, bangun waktu malam sebelum subuh, pukul 5.45 subuh sekarang. Lebih kurang 5.45, kita bangun 5.30 dan 2 rakaat saja. Dah habis 2 rakaat orang azan subuh. Itu lebih baik daripada kita sembahyang waktu malam pukul 1 pagi sampai pukul 6 pagi, lepas tu esok tak bangun dah. Itu tidak istiqamah. Betul juga istiqamah dalam solat, dalam sembahyang. Walaupun kita musim cuti ke, musim tak cuti ke, musim kita sibuk ke tak sibuk je, kita istiqamah.
Tetap kita berjamaah. Bukannya tengok pilih waktu. Waktu ni payah nak main. Kita tak main. Tidak istiqamah. Sebab orang istiqamah ni dah satu lagi ta'rifan dia kama amarallah, sebagaimana yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia berpegang kepada syariat Allah Subhanahu wa taala kama amarallah, sebagaimana diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagu mana Allah Subhanahu suruh, lagu itulah dia buat walaupun sedikit. Wa yataqaddamuha al-ikhlas lillahi taala, dan dia mendahulukan perasaan ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Itu istiqamah. Bermakna dia buat kerana Allah Subhanahu wa taala. Bukannya kerana orang lain. Bukannya dia malu kerana orang lain lah. Banyak sebab manusia ni kita buat bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang kedua daripada surah Fussilat, ayat 30 hingga 32. Surah Fussilat. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ayat 30. Allah Subhanahu wa taala kata, innal ladzina qalu, mereka yang mengatakan rabbuna, Tuhan kami. Siapa dia? Allah. Mereka yang mengatakan Tuhan mereka adalah Allah, apanya? Lepas tu apa dia buat? Sumastaqamu. Kemudian dia istiqamah dalam amalan dia. Apa yang dia dapat? Allah SWT sebut dalam ayat ni, apa yang Allah SWT beri pada mereka, siapa yang mengatakan Rabb dia adalah Allah Subhanahu wa taala, penjaga dia adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia istiqamah. Istiqamah ni melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu istiqamah. Apa yang dia dapat? Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan utuskan tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan utuskan malaikat-malaikat kepada mereka. Kalau kita baca Arab, tatanazzalu, maksudnya Allah Subhanahu wa taala hantar, kemudian hantar balik lagi, kemudian hantar lagi. Kalau kata anzala, Allah Subhanahu wa taala turunkan, sekali itulah Allah Subhanahu turun. Allah anzala Quran. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala turunkan Quran sekali itu ya. Tapi apabila tatanazzalu alaihimul malaika, Allah Subhanahu wa taala turunkan malaikat, lepas tu Allah Taala turunkan lagi, lepas tu lagi dan lagi. Itu maksud tatanazzalu alaihimul malaika. Allah SWT hantarkan pada mereka malaikat-malaikat, kemudian malaikat lagi hantar kepada orang-orang yang beriman, yang kata Allah SWT adalah Rabb. Kemudian amalan kedua istiqamah. Apa yang malaikat kata? Malaikat kata alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kamu takut dan janganlah kamu sedih. Baik. Alla takhafu, janganlah kamu takut apa yang kamu akan hadapi. Perasaan takut ni tuan-tuan, kita tengok benda yang kat depan kita, kita tahu apa yang akan berlaku, maka kita ada perasaan takut pada benda tersebut. Itu perasaan takut. Tapi malaikat kata alla takhafu, jangan kamu takut. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada mereka orang yang istiqamah ini ganjaran yang besar. Alla takhafu, jangan kamu takut. Takut ni benda yang akan datang. Allah wala tahzanu, dan jangan kamu sedih. Kamu sedih ni perasaan sedih apa yang telah berlaku. Maksudnya apa yang telah berlaku jangan kamu sedih. Malaikat kata kepada orang-orang yang istiqamah, jangan kamu takut dan jangan kamu bersedih. Bersedih daripada apa? Daripada apa yang telah berlaku. Banyaklah perkara yang berlaku dalam kehidupan kita ni tuan-tuan, banyak sungguh. Kita dengan Allah Subhanahu taala yang tahu. Kita nak nilaikan kita dengan orang lain tak sama. Kita nak samakan orang lain pun tak sama dengan kita. Mungkin orang lain itu lebih dahsyat lagi ujian daripada kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Subhanahu Wa Taala bagi sifat kita tabah. Ada orang tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala uji dengan kejayaan. Allah Subhanahu Wa Taala uji dengan kekayaan, dan kekayaan ini bukan kemenangan sebenarnya. Allah Subhanahu Wa Taala uji pada kita. Dengan kekayaan ini adalah adakah kita dapat taat pada Allah Subhanahu Wa Taala? Dan kita bersyukur kerana Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita tahan.
Tidak pun kita bersyukur kerana Allah Subhanahu Taala tak bagi ujian yang besar pada kita yang menyebabkan kita rasa tergugat iman kita. Ha? Kita kena syukur pada Allah Subhanahu Taala. Jangan kita apabila ada masalah saja kita terus merungut. Allah kata rasanya masalah ni orang lain tak boleh tanggung ni, aku seorang je boleh tanggung ni. Padahal ada lagi orang yang dahsyat, orang yang teruk pada kita. Kita kena sabar banyak-banyak. Ujian Allah Ta'ala ni bukan sahaja benda yang kita ada, Allah SWT hilangkan, Allah SWT tarikkan. Bukan itu sahaja. Malah anak kita yang Allah SWT bagi pada kita, kita jaga elok-elok, tiba-tiba besar dua-dua, dia tidak taat pada Allah SWT. Itu ujian pada kita. Kadang-kadang Allah SWT nak tengok sebagai kuat mana iman kita kepada Allah Subhanahu Taala. Bolehkah kita ni tegur anak kita apabila anak-anak kita ni melakukan kesalahan yang menyebabkan kesalahan itu kesalahan di sisi Allah Subhanahu Taala. Allah Taala nak uji kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Taala bagi sifat sabar kita dalam mendidik anak-anak. Jadi tuan-tuan diberkati Allah Subhanahu Taala, ada orang datang pada kita, tuan ustaz, macam mana ni anak dia ni teruk sangat terdengar kata kan. Dia dah hajat dah. Dia dah beritahu dah. Tuan-tuan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak boleh fed up dengan ajaran agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita suruh kalau mungkin anak kita tak betul cara, mungkin kita dengan cara kita tak betul didik anak tu, kita kena ubah. Mungkin kita tak layak, tak ada sampai martabat untuk kita didik anak kita bagi ke orang lain untuk didik anak kita. Tak ada masalah. Jadi tuan-tuan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala, dan ayat yang ketiga Allah Subhanahu Wa Taala kata kepada mereka yang mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala ni Rabb dan mereka istiqamah, Allah Subhanahu Wa Taala kata wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adu. Maka bergembiralah dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan kamu syurga. Syurga kepada orang yang istiqamah. Susah tuan-tuan dapat istiqamah, saya sendiri pun susah dapat. Cakap boleh lah. Tapi nak istiqamah lah cukup tuan-tuan. Siapa yang boleh istiqamah, saya boleh tabik lah. Dia buat sikit tapi berterusan. Dia buat sikit tapi berterusan, dia tak tinggal. Walaupun 2 rakaat, walaupun dia bagi singit sehari ke surau, tapi istiqamah. Dan dia tidak berbangga. Hari ni dah sedekah dah ke surau RM10. Berbangga dengan amalan dia nampak. Saat kita sebut apa yang adakah manusia ni boleh berbangga dengan amalan dia. Lepas tu Allah SWT sebut lagi, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Nahnu, kamilah awliya'ukum, pelindung-pelindung kamu. Kamilah Rabb kamu. Allah SWT sebut kamilah Rabb kamu fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Kehidupan kita tuan-tuan di dunia adalah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan orang lain. Bukan kerana duit kita boleh hidup. Bukan kerana pangkat kita boleh hidup. Bukan kerana kita ada segala kemewahan kita boleh hidup. Sebenarnya kita boleh hidup ni adalah kerana kita dilindung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak sakit, kita kata saya pandai jaga penyakit. Nak rasa sakit sikit makan ubat terus. Nak rasa sakit sikit, pening kepala sikit, pergi jumpa doktor. Itu bukan sebenarnya. Perlindungan kita ada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah asbab. Ramai lagi binatang-binatang yang demam tuan, ataupun binatang yang tak ada kerja, yang tak ada gaji pun tuan, tapi hidup dia boleh hebat daripada kita lagi. Perut dia boleh besar-besar daripada kita lagi. Sebab apa? Sebab Allah Taala jaga. Bukannya kita jaga diri kita, tapi sebenarnya Allah Subhanahu Taala jaga kita. Dan Allah Taala sebut lagi kepada mereka sifat-sifat orang yang istiqamah ni. Walakum fiha ma tashtahi anfusakum. Apa yang mereka rasa nak, apa yang mereka rasa inginkan, kami akan bagi kepada mereka. Allah Ta'ala kata. Siapa istiqamah ni tuan-tuan, apabila angkat doa saja, kalau minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah Allah Ta'ala bagi. Cepat lambat Allah Subhanahu Wa Taala punya kerja. Tapi walakum fiha ma tashtahi anfusakum. Apa yang kamu minta, apa yang kamu hajati, Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi kepada kamu. Walakum fiha ma tad'un, dan begitu juga apa yang kamu doakan, Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi kepada kamu. Pada siapa? Pada orang yang mengatakan Allah dan mereka istiqamah kepada ajaran-ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Nuzulan min ghafurir rahim. Ini adalah penghormatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang.
Dan ayat yang seterusnya tuan-tuan, Al-Ahqaf. Yang ni ayat berkaitan istiqamah. Pengarang kita ni telah mengambil ayat-ayat Al-Quran untuk sokong tajuk dia Al-Istiqamah. Surah Al-Ahqaf ayat 13 dan 14. Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Dan sesungguhnya mereka yang mengatakan Allah adalah Tuhan kami. Kemudian mereka istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala kata fala khaufun alaihim, maka tidak ada rasa ketakutan kepada dalam hati mereka. Allah akan buang sifat-sifat takut, sifat-sifat pengecut dalam hati orang-orang yang istiqamah. Wa hum yahzanu, dan mereka tidak akan disedihkan sama sekali. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh tengok dalam kehidupan tuan-tuan kita, kenapa kita susah sangat dalam hidup dalam dunia. Kenapa kita susah hidup dalam keadaan kita susah? Mungkin kita ni tidak sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita kehidupan kita ni tidak sama, tidak seperti yang Allah Taala suruh. Allah Taala kata lain, kehidupan kita lain, menyebabkan kehidupan kita susah sangat tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, demi Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan rasa takut, Allah Subhanahu wa taala hilangkan rasa sedih apabila kita istiqamah dalam perjuangan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dan apa lagi Allah Taala kata, ulaika ashabun nar, ulaika ashabul jannah. Silap. Ulaika ashabul jannah. Itulah mereka tadi adalah sahabat-sahabat ataupun penghuni-penghuni syurga. Khalidina fiha, dan mereka akan kekal di dalam syurga itu, jazaa'an bima kanu ya'malun. Itulah balasan yang baik kepada mereka yang melakukan kebaikan. Surah Al-Ahqaf ayat 13 dan 14. Jadi tuan-tuan diberkati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah tidak ada ayat lain, ayat Quran yang diturunkan kecuali ayat ni yang diturunkan, maka kita telah berjaya di sisi Allah Subhanahu wa taala jika kita melakukan apa yang Allah taala. Dan dua ayat ni saja dah cukup dah kita nak beramal. Tak ada masalah dah. Pertama sekali kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, amanna billah. Tidak pun amantu billah, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila mulut kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita tasdik bahawa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb. Allah Subhanahu wa taala adalah pelindung kita. Allah Subhanahu wa taala adalah pemberi rezeki kita. Allah Subhanahu wa taala lah yang boleh memberi kemuliaan kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala lah yang boleh memberi kehinaan kepada kita. Tidak ada manusia yang boleh beri kejayaan ataupun kehinaan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala tabarakallazi biyadihil mulku. Ayat tu, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah SWT ceritakan bagaimana Allah SWT ciptakan kehidupan kita ni, yang kita hidup 60 tahun ni sebagai apa? Sebagai imtihan, sebagai peperiksaan untuk uji kita, sebagaimana untuk uji kita adakah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-85 berkaitan dengan istiqamah juga tuan-tuan. Daripada an Abi Amru, waqila an Abi Amrata Sufyan bin Abdullah qala qultu ya Rasulullah kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Qala qul amantu billah thumma istaqim. Rawahu Muslim. Daripada Abi Amru, dan dikatakan Amru ni adalah Amrah Sufyan bin Abdullah. Katanya, aku telah tanya Nabi SAW, wahai Rasulullah, kulli, beritahukanlah pada aku dalam Islam satu perkataan dan perkataan tadi aku tidak akan tanya orang lain selain daripada engkau. Maka Nabi kata, Nabi pesan kepada dia, kepada Abi Amru, kul, katakanlah Abi Amru, kul amantu billah summastaqim. Hendaklah kamu kata aku telah beriman kepada Allah dan kemudian engkau istiqamah. Ini perkataan nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam cukup pendek. Amantu billah, berimanlah kepada Allah, kemudian kamu istiqamah. Kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqamah, maka sudah cukup kita untuk memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi kejayaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah ni tuan-tuan cukup penting. Kadang-kadang kita tengok istiqamah dalam perjuangan kita kan. Kadang-kadang kita berjuang dengan semangat, bukan dengan ilmu.
dengan semangat. Semangat kita nak sembahyang, semangat kita menunaikan jemaah hingga menyebabkan kita kritik ke jemaah-jemaah lain. Tak boleh juga. Kita nampak kejahatan orang, kemungkaran orang, sedangkan kemungkaran kita buat kita tak nampak. Sebab apa? Sebab kita berjuang dengan semangat. Semangat kita tak mau. Kita nak tunaikan solat kita tuan-tuan dengan ilmu, bukan dengan semangat. Kalau kita main dengan semangat tuan-tuan, orang lain lekehnya orang lain. Kita nampak orang lain lekeh sebab tidak bersemangat. Tapi tuan-tuan, kita melakukan agama tuan-tuan dengan ilmu. Apabila ada ilmu tuan-tuan, barulah kita rasa kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan rasa kita akan bagi alasan pada orang lain, bukan alasan pada diri kita. Kita kata kita hebat. Padahal sebenarnya tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala yang maha hebat, dan Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada orang yang banyak ilmu lagi pada kita. Kita jangan jangan pandang manusia ni dengan sebelah mata saja, jangan kata kan. Kita kena ada ilmu. Kita mai surau dah ada ilmu. Perlu ada ilmu. Nak sembahyang pun ada ilmu. Nak jadi imam pun kena ada ilmu. Ilmu sembahyang ilmu bacaan kena ada. Nak azan pun kena ada ilmu. Jangan azan tak kala, tak tahu ikut dan panjang pendek tak tahu. Kena ada ilmu. Nak jadi suami yang soleh pun kena ada ilmu. Nak jadi isteri yang solehah pun kena ada ilmu. Kalau tidak ada ilmu tuan-tuan, kita tak ada panduan. Kadang-kadang kita rasa kita buat betul dah, tapi sebenarnya salah di sisi syariat, di sisi undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang percakapan kita telajak. Telajak kita melebihkan, kita katalah kalau nak bandingkan aku dengan Nabi Yusuf AS, aku sikit je lebih pada Nabi Yusuf AS. Nak katakan kita ni bijak, kita ni bijak ni, ataupun kita ni hebat ni, nak bandingkan Nabi Daud ni, Nabi Daud beza sikit aku dengan dia. Kita membandingkan dengan orang yang tidak selayaknya dengan kita. Lepas tu tafsiran kata qul amantu billah laisal murad bizalika mujarrad qaul bil lisan fa inna minan nas man yaqulu amantu billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin walakin al muradu bizalika qaulul qalb wa lisanu aidan. Dia kata qul amantu billah, kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala bukannya sekadar dengan lisan saja. Semua orang boleh sebut asyhadu alla ilaha illallah. Kadang-kadang nasyid pun boleh sebut asyhadu alla ilaha illallah. Senang nak sebut. Tapi di mulut cukup senang, tapi di amalan kita cukup susah tuan-tuan. Dia kata perkataan ni al-murad, kehendak dengan amantu billah ni bukannya sekadar dengan lidah. Tapi juga membenarkan dengan hati dan kita buat dengan perbuatan kita. Kalau kita berkata amantu billah, apa yang Allah Taala suruh semua kita buat. Apa yang Allah Taala larang semua kita tinggal. Apa yang Nabi suruh, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita sembahyang. Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita memuliakan tetamu mai kat surau kita memuliakan. Tetamu mai kat rumah kita memuliakan. Itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita syok, kita seorang kaya, kita seorang tuan, jiran kita di depan, di belakang, di sebelah rumah kita, di belakang rumah kita tak makan pun kita tak ambil indah dia. Sebab apa? Sebab kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita walaupun kita beriman hanya sekadar di bibir mulut sahaja. Apa yang Allah Taala suruh, amalan kita mestilah sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita topuk tambah tuan-tuan amalan kita sekadar kita pandai sikit, kita topuk tambah tapi bersalahan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu juga tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang membuat sesuatu selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalannya akan ditolak. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kita kena pegang dengan gigi kita. Nabi kata ibaratkan dengan gigi geraham. Kita pegang kuat-kuat dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun orang tidak mahu amal sunnah Nabi, di akhir zamannya orang tak suka pakaian tutup aurat, pakai seluar tak lutut tuan-tuan. Tapi kalau orang tengok kita orang kata pakaian lekeh, pakaian tutup aurat ni lekeh, maka kita kena tetap hati kita dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun orang kata pakai kain bagi lelaki, itu adalah hak individu.
Tak apalah dia pakai kain pun, dia lelaki tapi dia pakai kain sama-sama pakaian perempuan. Dia kata kita kata tak boleh, tapi dia kata ini adalah hak seseorang individu. Maka kita kena tetap dalam hati kita dia tu telah melakukan kemungkaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ha? Walaupun orang kata suruh paksa kita setuju menyatakan bahawa orang lelaki ni boleh pakaian perempuan ataupun menyerupai perempuan, kita kena tetap dengan syarat Allah Subhanahu Wa Taala bahawa berdosa pada orang lelaki yang menyerupai perempuan dan perempuan menyerupai lelaki. Kita kena tetap. Itu panggil isbat i'tiqad kita dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita main depan otak kita kata itu ada hak. Kan ada hak mereka, kita bagi hak. Tak boleh kan. Bagi hujah yang itu kita guna, kita dengar lah. Perempuan boleh pakai luar jin, takkan kami tak boleh pakai luar jin. Dia kena hujah macam tu. Kalau hakim tak mengaji ke, susah lah tuan. Kita kena ingat. Sebab itulah sebelum kita nak ataupun anak kita ni rasa tak ada dah. Anak kita untuk melangkah dewasa, tentu anak kita nak pergi jauh lagi. Mula-mula sekarang ni dia ada bersama-sama kita. Lepas ni 2-3 tahun lagi dia akan belajar, akan bersama dengan kawan-kawan mereka, tinggal kita tuan-tuan. Kalau kita tak berbuah agama di dalam hati mereka dengan agama yang sebenar tuan-tuan, kita takut apabila pergi universiti lagi, pergi tempat jauh lagi tuan-tuan, apa belajar ke Jordan ke Mesir ke ataupun ke negara-negara Arab ke barat tuan-tuan, tidak ada amalan agama, tidak ada iman, takut iman dia tercabut di sana tuan-tuan. Kita kena bagi siap-siap. Jangan kita fikir akademik saja. Kita kena fikir iman ataupun akidah yang betul yang kita kena bagi kepada anak-anak kita. Ramai kawan-kawan kan, mula duduk mahat tahfiz atau sekolah mahat kan, sekolah-sekolah agama lah. Tapi apabila pergi universiti, di situ ada kejutan budaya, jadi maknyah lah pula. Boleh tukar habis. Kita tengok dia memang solid lelaki. Di sekolah menengah memang solid lelaki. Bukan nak kata kat dia kan, tapi kita nak bagi intibah. Takut anak kita jadi lagu tu. Di sekolah, di rumah sekolah rendah, sekolah menengah tuan-tuan, memang solid lelaki. Tapi pergi universiti tu pun jadi perempuan. Kita tahu macam tu. Orang panggil istilah bapuk. Bapuk. Memang kita tak mahu macam tu. Juga anak perempuan juga kita tuan, kita tengok anak perempuan kita lembur kat rumah, kat sekolah menengah, sekolah agama, tapi pergi universiti tuan kita tidak tanam akidah tuan, balik-balik jadi lelaki. Jangan terkejut tuan-tuan. Sebab apa? Sebab bi'ah suasana sekarang tuan lebih kuat daripada suasana dalaman. Kalaulah kita tak baiki suasana kita, suasana keagamaan, suasana Islam kita tak baiki tuan, kita takut suasana tadi akan mempengaruhi anak-anak kita. Tak kata tuan-tuan, saya pun ada anak-anak juga, takut risau. 20 tahun akan datang macam manalah jadi anak-anak kita ni. Kalau tak kerja tak pergi, lapak tak kerja tak pergi tuan-tuan, ni kerja dah. Lepas tu agama tak ada, kita tak bagi, kemudian dia jadi benda-benda yang karut pada masa akan datang. Kita juga yang malu tu. Nak jawab di sisi Allah SWT macam mana tuan? Sebab apa? Sebab di permulaan di sekolah-sekolah menengah, di sekolah rendah ni kita tak bagi agama mereka. Kita titik beratkan akademik semata-mata, kita tak didik ke agama. Tak habiskan Quran, ngaji tak habis, fardu ain pun tak habis tuan-tuan. Apabila berlanjut pelajaran tinggi tuan-tuan, di situ ada masalah budaya. Maka kita takut anak-anak kita terjebak sekali tuan-tuan. Na'udzubillah min zalik. Walihaza kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu wa huwa yad'u lin-nas wa huwa yad'u an-nas ila Islam, yaqulu ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihun. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mendakwahkan zaman dia, pada zaman dulu ni Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwah, apa yang Nabi kata? Ya ayyuhan nas, wahai manusia, sebutlah kamu la ilaha illallah tuflihun, kamu akan berjaya. Ini kalimah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebutlah kalimah dulu suasana orang kafir dengan orang Islam. Orang kafir dengan orang Islam. Maka orang Islam Nabi sallallahu alaihi wasallam akan sebut, wahai orang kafir, wahai manusia, qulu la ilaha illallah tuflihun. Sebutlah kamu la ilaha illallah tuflihun. Apabila sebut la ilaha illallah, maka di situ ada kejayaan. Kita kena ajar anak kita tuan kalimah la ilaha illallah. Bukan sekadar sebut, tapi juga kita kena suruh dia beramal dengan kalimah la ilaha illallah. Sebab apa tuan-tuan? Dalam kalimah la ilaha illallah, apabila betul-betul beriman dalam hati kita dengan Allah Subhanahu taala,
insya-Allah Allah Subhanahu taala bagi kejayaan dunia dan akhirat, tuan-tuan. Ya. Yang mana Allah Subhanahu taala bagi kalau anak kita ataupun kalau kita jadi soleh ataupun kita jadi solehah, maka Allah Subhanahu taala akan bagi ganjaran kepada mak ayah kita, tuan-tuan. Kalau kita termasuk dalam golongan orang soleh, orang solehah, siapa yang dapat untung? Bukan kita saja dapat untung, tapi mak ayah kita yang meninggal juga, tuan-tuan, akan dapat untung juga. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab 3 amalan yang tak akan berpisah dengan kita. Sehingga apabila kita mati, kan. Pertama, yang salah satunya adalah anak yang soleh yang mendoakan kepada ibu bapanya. Dan ulama tafsir tu tinggal anak soleh tak apa dah. Anak soleh ini menjadi saham pada kita di akhirat kelak, tuan. Kalau anak kita jadi soleh, anak kita jadi solehah, maka perbuatan mereka, tuan, tingkah laku mereka, amalan mereka tu akan menjadi saham pada kita di akhirat kelak. Kita akan jadi untung, tuan. Itulah perniagaan yang untung. Hal adullukum, Allah Taala kata, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Maukah aku tunjukkan kepada kamu satu perniagaan, bisnes yang dapat menghindarkan diri daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala kata tu'minuna billah wal yaumil akhir dan seterusnya. Dan hendaklah kamu beriman kepada Allah, beriman pada akhirat. Itu satu perniagaan yang cukup penting. Kerana apa? Perniagaan tu, tuan, tak nampak lagi sekarang. Perniagaan tu nampak nilainya apabila kita mati. Masuk saja dalam kubur tu, tuan, di situlah cukup nilainya kita, tuan. Amalan walaupun subhanallah cukup bernilai. Kalau kita tak ada duit, tuan, tak ada duit, tak ada sumber untuk makan ni, tiba-tiba orang bagi RM1, bagi RM3, tuan, bagi RM1 pada kita, kita rasa apa? Bersyukur sangat, tuan. Sebab apa kita tak bersyukur? Sebab kita tak pernah rasa susah. Apabila kita rasa susah, tuan, cukup susah nak dapat makan, nak susah nak pergi rumah orang, malu nak minta ke orang tak percaya, kan? Tapi apabila keadaan susah tu kita dapat RM1, di situlah cukup bernilai daripada kita, tuan. Apabila kita mati saja, tuan, tutup mata buat selama-lamanya, masuk kubur, maka di situlah kita nampak nilainya. Subhanallah. Kalimatani dalam Bukhari ni yang last kali, hadis last kali, kan. Kalimatani khafifatani fil lisan wasaqilatani fil mizan habibatani ila rahman. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua perkataan, dua kalimah yang ringan pada lidah. Cukup ringan pada lidah, Nabi kata. Tapi sebenarnya berat pada timbangan. Dua perkataan ini. Dan dua perkataan juga sangat-sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata, apa dia? Nabi kata subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dalam Qada'il Amal tu ada sebut, apabila Nabi Ibrahim kata pesan kepada Nabi SAW, apabila jumpa umat kamu, maka bagi tahulah kepada mereka bahawa tanah di syurga ni cukup subur. Tanam apa saja terus naik. Tanah pokok kayu apa semua naik. Lepas tu mereka cerita Nabi Ibrahim bagi tahu pada Nabi Muhammad, dalam tidak salah dalam Isra Mi'raj, Nabi Ibrahim cerita, bagi tahulah kepada umatmu perkataan subhanallah bihamdihi subhanallah. Dua kalimah ni cukup tuan. Kalau dua kalimah ni, tuan, apabila kita sebut saja dua kalimah ni, akan tumbuhlah satu pokok di syurga. Di syurga pokok yang besar yang boleh melindungi kita. Kita pun kita try. Kita cuba nilaikan. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Naik ada satu pokok di sana. Ada pun 10,000 di bank. Kita nampak pula macam tu. Tapi ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala ni kita tak nampak. Cuba kita bayangkan. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Maka lahirlah satu pokok, tumbuhlah satu pokok di syurga yang cukup besar yang kita boleh berteduh di sana. Itu Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kena modal apa. Kalimatani khafifatani, saya pun ulang-ulang sebut. Seronok hadis ni dengar nah. Kalimatani khafifatani fil mizan fil lisan wasaqilatani fil mizan wa habibatani ila rahman. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Naik motor pergi kerja, tuan-tuan, start motor, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim.
Dalam perjalanan kita nak pergi tempat kerja tu, itu merupakan satu bisnes bagi kita sebenarnya, tuan-tuan. Cukup-cukup bisnes. Dan duduk dengar lagu dan tak ada faedah tu, baik kita zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu pelaburan yang cukup. Kita kena ajar kepada isteri-isteri kita, duduk kat rumah pun baca. Sambil-sambil dua-dua anak pun sambil-sambil masak, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Kadang-kadang kita rasa mulut kita ni memang rasa boring. Manusia ni memang baru rasa boring kan. Nak sebut benda yang sama, kita sebut selawat pula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apabila kita selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah selawat kepada kita lagi 10 kali. Rasa boring dia selawat. Kita istighfar pula, astaghfirullahalazim. Kita bayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hari selawat istighfar berapa kali? 70 kali. Ataupun riwayat Muslim sebut 100 kali. Bermakna dalam satu hari 70 hingga 100 kali Nabi istighfar. Kita boring pula nak sebut itu. Kita buat subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Tukar-tukar. Jangan mulut kita ada sebut benda-benda lain. Dia ikut lagu, lirik lagu dalam kereta dengar sambil-sambil bergerak. Rugi tuan-tuan. Accident tak ada nak sebut la ilaha illallah. Nyanyi kita tuan-tuan. Kalau kita nak mengajar, kita kena ada ilmu. Nak mengajar kena ada ilmu. Kita bukan tahap yang boleh mengajar. Kita beramal dengan yang perkataan yang mudah-mudah, yang amalan-amalan yang mudah. Sebab di belakang kita tuan-tuan ada apa? Ada syaitan yang besar. Duk gosok kita. Zikir banyak-banyak nak. Dia suruh kita zikir dulu. Banyak-banyak. Zikir banyak-banyak tak apa. Zikir banyak-banyak sampai letih. Kita pun zikir letih subuh tak jaga. Tak boleh juga kan. Subuh sembahyanglah banyak-banyak. Sembahyang banyak-banyak, setan ni kita dak belajar ni kita semangatlah untuk sembahyang tahajud malam ni, kita sembahyang. Lepas sembahyang, lepas sembahyang terlupa. Terlena tu sampai habis waktu subuh. Tak boleh juga. Setan pandai. Kan saudara rumah apabila dia sembahyang subuh, kan dia tengok lepas sembahyang subuh, sebab tu disunatkan imam lepas sembahyang ni dia akan pusing ke depan daripada menghadap makmum. Lepas tu Umar tengok Salman Farisi tak ada, Al-Farisi tak ada, Salman Al-Farisi tak ada dalam Jumaat sembahyang subuh. Kita boleh bayang macam mana keadaan ada lampu seperti kita juga kan, sembahyang subuh pun tak ada masalah kan. Zaman Nabi pun walaupun orang kata zaman tu gelap, tapi takkanlah gelap sungguh ke, mesti orang guna cara dulu memang cara dulu kan. Ada cerah, ada mungkin dia guna lampu, bukan guna obor ke macam mana. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok Salman Farisi tak ada. Maka Umar Al-Khattab. Zaman yang berlaku dalam Umar Al-Khattab. Lepas tu tanya memang Salman Al-Farisi memang tak ada dalam jemaah, tak pergi sembahyang subuh itu. Lepas tu imam ni kan, imam Umar Al-Khattab ni terus pergi rumah dia. Pergi jumpa dengan Salman Al-Farisi nak tanya sebab apa Salman Al-Farisi tak main. Sahabat Nabi yang tak mai sembahyang jemaah, imam pergi tanya. Kalau orang tak makan pergi mengadu kat Umar, ada seorang tak makan, Umar tak pergi tanya pun. Jarang dia pergi tanya. Sebab apa? Sebab amalan tu amalan yang bukan berat dia katakan, tapi amalan yang tinggal sembahyang Jumaat ni Umar ambil berat. Dia cukup ambil berat sembahyang berjemaah. Sebab apa? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak sembahyang kat rumah boleh. Kalau hukum fiqh boleh. Sembahyanglah. Tapi tak dapat 27. Dapat satu saja. RM1 dengan RM27 mana nak? RM100 dengan RM270 mana nak? Kita pilih 100 lagi. Sebab apa? Sebab nilai akhirat kita tak nampak. Kita tengok nilai dunia yang kita nampak. Nilai akhirat tak nampak. Kalaulah tiap-tiap hari mai dapat RM27. Surah tulis itu siapa yang mai jemaah dapat RM27 sehari. Penuh surah ni kan. Tak kata kau orang, saya awal lagi. 27 kali 5. Tu dia berapa dah? 35, RM135 sehari. Boleh cover semua lah. Kalau 4 hari 400 boleh cover kereta sebuah kereta dah. Kita tak nampak. Kita tak nampak benda tu. Kita nampak benda sikit. Kita nampak benda dunia saja. Benda akhirat kita tak nampak. Lepas tu pergi jumpa dengan Salman Farisi, tapi Salman Farisi tak ada. Jumpa dengan ibu dia. Dia panggil mak dia. Maka Umar kata, tanyalah mereka. Maka
Salman Al-Farisi tak mai semayang. Bukan dia tak mai, mak dia kata bukan dia tak pergi semayang. Dia semayang malam. Semayang malam, semalam sepanjang malam sampai waktu subuh dia mengantuk sangat. Tak masuk subuh hari mengantuk sangat dan tertidur. Apabila tertidur tu terlepas semayang Jumaat dia. Lepas tu lah Umar kata, kalaulah macam ni aku lebih suka semayang sejemaah 2 rakaat secara berjemaah, semayang subuh 2 rakaat sepanjang berjemaah, aku lebih suka daripada semayang sepanjang-panjang malam. Sebab itulah kelebihan semayang subuh 2 rakaat ni seumpama kita semayang sepanjang-panjang malam. Apabila kita semayang isyak secara berjemaah, Allah SWT bagi ganjaran seolah-olah kita semayang separuh pada malam. Cukup hebat. Kaya lagi pada orang yang terkaya dunia. Tapi kita tak nampak benda tu. Tak cukup nampak. Nak bangun semayang subuh malah. Nak semayang jemaah pun malah. Kalau dengar dah azan, Allahu Akbar, tak boleh berhenti lagi motor kita. Pergi cari kedai kopi dulu. Dekat dengan masjid tu. Pergi masuk kedai kopi dulu, makan-makan dulu. Orang habis jemaah. Baru pergi semayang jemaah. Kita lah tuan-tuan. Kita nak bandingkan kita dengan hadis amantu billah. Macam mana kita nak istiqamah? Sedangkan amalan kita ni tuan, perbuatan kita ni tak sama dengan percakapan kita. Kita kata beriman, saya beriman, asyhadu alla ilaha illallah, tapi perbuatan tak istiqamah dengan mulut kita. Dan dalam sebut ayat lain dalam surah Al-Fatihah, ayat 5 dan 6, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Kepadamu lah kami sembah, iyyaka, kepada engkau lah kami sembah, wa iyyaka nasta'in, kepada engkau lah kami meminta pertolongan. Pertolongan tuan-tuan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anak kita sakit tuan-tuan, kita semayang hajat dulu kan, Allah Akbar, baru pergi cari ubat. Cuba amal macam tu. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita tak bersemayang, kita pergi ambil ubat, anak kita sembuh juga. Kita takut perbuatan kita tuan-tuan akan menimbulkan rasa syirik dalam hati, walaupun syirik itu syirik khafi. Kita tak mau. Kalau kita beramal dengan, apabila satu ada masalah lah, kita istighfar banyak-banyak, kita semayang, lepas tu baru dicari sebab. Maka di situ kita sebenarnya perbuatan tu untuk menafikan syirik masuk dalam hati kita. Kita takut. Maka ubat tu boleh menyembuhkan anak kita. Kita tak mahu macam tu. Sebab itulah kita kata dengan semayang kita ni lah, dengan asbab semayang kita anak kita sembuh walaupun makan ubat. Kita nak macam tu. So kita nak buang syirik khafi. Syirik ulama ni Allah Subhanahu Taala kata dalam Quran, tak kira lah syirik khafi ke syirik, asalkan syirik maka dia ni tidak layak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa tidak akan diampun. Dan ulama bagi syirik khafi syirik besar dengan syirik kecil. Kita tak mau. Dua-dua kita tak mau. Walaupun di situ ada perbahasan ulama tentang perkara syirik. Ihdinas siratal mustaqim. Dan yang disebut fa awwaluhu qiyam lillah. Pertama sekali kita kena qiyam, maksudnya berdiri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua barulah kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iyyaka na'budu, kami kepada engkau lah kami sembah. Kemudian kita barulah ayat kedua, iyyaka nasta'in. Maksudnya nak meminta pertolongan pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena sembah Allah Taala dulu. Barulah kita boleh minta pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu apa yang kata? Ihdinas siratal mustaqim. Doa yang paling pertama yang kita nak tuan-tuan, kita minta supaya Allah Taala sebut Allah bagi pada kita jalan yang betul. Jalan yang ahli sunnah wal jamaah lah kata gini kan, ahli sunnah wal jamaah. Kita takut walaupun kita boleh mai ke surau, tapi kita takut jiran-jiran kita ataupun anak-anak kita nanti terlibat dengan ajaran sesat, terjebak dengan ajaran Syiah. Yang mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak mahu. Dia berkata kan, Jibril tak silap bagi wahyu. Astaghfirullahalazim. Bagi wahyu kepada Nabi. Sepatutnya Nabi Jibril bagi wahyu kepada Ali bin Thalib. Takut tu tuan. Dan ustaz sebutlah, Ustaz Abdullah dia sebutlah di UUM kan, ada seorang pelajar kemensyarah perempuan, tak nauzubillah, kita tak mahu macam tu. Dan dia boleh mengkafirkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaribu wa syaddadu. Nabi kata bersederhanalah
dalam buat amalan. Maksudnya kita buat amalan yang kita mampu. Jangan kita mampu. Jangan paksa-paksa. Ayat disebut jangan paksa-paksa. Paksa ni hari tu aja ke budak, hari lain kita tak buat. Maksudnya paksa ni kita buat hari tu je, hari lain itulah yang kata tidak ada istilah istiqamah. Wasyaddidu, hendaklah kamu tetap. Wa'lamu annahu la yanjua ahadun minkum bi'amalihi. Dan ingatlah sesungguhnya tidak ada seorang pun terselamat daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala dengan amalan dia. Qalu wala anta ya Rasulullah, walaupun kamu ya Rasulullah. Rasulullah kata la, ya, aku pun sama juga, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala mengasihi atau melindungi kita semuanya dengan rahmat dan kelebihannya. Maksudnya tuan-tuan, kita jangan bangga dengan amalan kita. Kita buat amalan, Allah Taala sebab buat amalan, tapi jangan bangga dengan amalan kita. Sebab apa? Sebab Nabi kata wa'lamu annahu la yanju ahadun minkum bi amalihi. Hendaklah ketahuilah kamu sesungguhnya manusia itu tidak berjaya menyelamatkan diri daripada neraka dengan amalan-amalannya, amalan yang baik. Wala anta, walaupun kamu ya Rasulullah. Nabi kata ya, walaupun aku, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala bagi rahmat dan kelebihannya. Maksudnya syurga Allah Subhanahu Wa Taala ni dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ibadat banyak-banyak tuan-tuan, ibadat banyak-banyak tapi Allah Subhanahu Wa Taala tak bagi rahmat, macam mana tuan-tuan? Macam mana tak bagi rahmat? Dalam buat ibadat juga tapi kemungkaran juga kita buat. Ini yang tu tak timbul rahmat tu. Dalam agama, dalam kita ibadat banyak tapi mulut ni kita tak jaga. Duk kata ke orang pun apabila sembang dengan dia mesti dia sakit hati. Itu menyebabkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala tak diberikan kepada kita, dan kita tak akan masuk syurga dengan amalan kita kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Taala sebut, Allah Taala janji pada kita dalam surah An-Nahl ayat 97, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ini janji Allah Subhanahu Wa Taala. Sesiapa, tak kiralah sesiapa, man, Nabi sebut sesiapa, siapa sahaja, bukan Allah Taala direct pada dia, Allah Taala tuju pada dia. Siapa yang kufur, siapa sahaja, tak kira siapa, siapa sahaja, lelaki perempuan ke, raja, orang kaya, orang miskin, rakyat, siapa sahaja. Bukannya kita nak begitu juga, kita nak bagi, kita nak kita nak komen orang, kita nak condemn orang tu, kita jangan direct pada dia, kita guna perkataan man, sesiapa sahaja. Kita sesiapa ni, kita nak kutuk dia, nak tuju pada dia, tapi kita guna perkataan sesiapa sahaja, tak direct pada dia. Nabi SAW kata, Allah SWT sebut man amila salihan, sesiapa yang beramal dengan amalan yang soleh. Amalan yang soleh tadi istiqamah lah. Min zakarin aw unsa, sama ada daripada lelaki ataupun perempuan. Wa huwa mu'min, dan dia itu orang mukmin, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Taala sebut falanuhyiyannahu, dan kami akan hidupkan. Ini ayat Allah Taala guna perkataan Arab cukup cantik. Falanuhyiyannahu, dan kami akan hidupkan dia hayatan thayyibah, dengan kehidupan yang baik. Nak kehidupan yang mulia, yang kehidupan sempurna di akhirat, kehidupan sempurna dunia tuan-tuan, boleh ada Allah, boleh ada keluarga yang elok, ada anak isteri yang boleh dengar cakap, ada anak isteri yang patut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana tuan-tuan? Istiqamah. Dengan amalan istiqamah. Tak adalah cara lain tuan-tuan. Anak saya ni susah nak belajar, anak saya ni payah nak hafal, anak saya ni nak dengar kata saya ni payah. Sebab apa tuan? Sebab mungkin kita tak berikan perkataan-perkataan yang elok kepada anak kita, tak ajar iman, amal, ilmu kepada anak-anak kita, maka Allah SWT tak bagi kehidupan yang sempurna. Walanajziyannahum ajruhum bi ahsani kanu ya'malun, dan kami akan berikan kepada mereka sebaik-baik ganjaran. Marvelous punya ganjaran. Marvelous, cukup baik ganjaran kepada orang yang beramal soleh. Ini janji Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita mai ke surah tu tentang man ya'tada min baitihi, sesiapa yang berulan, rupa sesiapa yang berulan daripada rumahnya ke masjid, maka falyashhad bi imanihi, maka kamu bersaksilah di bahawa dia itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Orang yang ulang-alik ke masjid ni tuan adalah beriman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana mungkin kita kata orang mai ke masjid itu orang nak tunjuk bahawa dia tu pandai. Tak ada. Orang nak tunjuk dia tu pandai, orang tunjuk dia tu hebat, orang tunjuk dia tu orang alim. Tak. Sebenarnya Allah Taala sebut, Nabi sebut siapa yang ulang-alik pada rumah dia falyashhad bil imani. Maka hendaklah kamu semua bersaksi akan ke atas keimanan dia. Dia orang beriman. Jadi tuan-tuan daripada Allah Taala, salah satu cara tuan-tuan kita selalu berdamping dengan masjid, dengan surau. Kita adalah di kalangan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita taufik dan hidayah yang mana kita dapat amal 3 hadis ini berkaitan dengan istiqamah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita sifat istiqamah, walaupun kita amal sikit saja tapi istiqamah. Tak buat banyak amalan, istiqamah. Itu lebih baik daripada buat banyak lepas tu esok tak buat dah. Walaupun orang kata mai last sekali orang mengajar, orang ustaz dah mengajar tapi mai juga last sekali. Tak apa, mai lah biasa bila daripada tak mai terus, mai juga. Kita ambil barakah jemaah tu sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kata man salaka tariq, Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lakum tariqan ilal jannah. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan sesiapa yang menyusuri satu jalan yang boleh mencari ilmu, maka Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan dia ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan walaupun kita kalut tuan-tuan, kita mainlah juga, walaupun akhir-akhir kita nak ambil barakah pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita sibuk sangat tuan-tuan, carilah walaupun tak ada kedai kat masjid pun ada. Duduk sat dengar, kita dapat barakah. Dapat barakah hadis tu. Hadis berkenaan dengan kelebihan menuntut ilmu. Kita jangan sombong sangat dengan ilmu, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Takut-takut Allah Subhanahu Wa Taala sombong dengan kita. Allah Subhanahu tak sebut dengan kita tuan, Allah sombong dengan kita, siapalah kita. Begitu juga tuan, kita tengok jiran-jiran kita. Jiran-jiran kita, anak-anak jiran kita kena jaga. Takut depa ni kita jaga elok dah. Anak-anak kata anak depa tak jaga pula. Jaga hal pada anak kita pula. Jadi masalah macam tu. Dan satu lagi kita sebut anak-anak kita ni kalau boleh sekolah-sekolah menengah, sekolah rendah ni kita kena perhabis dulu amalan-amalan fardu ain. Kena perhabis dulu amalan-amalan fardu ain ni. Sebab apa? Sebab kerana apabila masuk sekolah menengah benda banyak kena buat. Fardu ain tak ada, silibus cukup banyak di sekolah menengah. Kalau kita tak buat di sekolah rendah tuan-tuan, maka kita takut anak kita ni di sekolah menengah baca Quran pun tak kerti. Budak tingkatan 3 kan, saya ingat mari baca dengan kita. Kita panggil semua sekolah menengah mari baca dengan kita. Baca satu ayat, dia pun baca ayat yang mula-mula sekali. Tak payah ambil satu ayat ni. Nak tahu sama ada dia baca Quran ataupun tak baca Quran, ataupun dia belajar kat mana. Dia baca surah yang ayat tu alif lam mim ra. Disebut baca al-mari. Kita sedih dengar tu. Ya, jawi alif lam mim ra al-mari ya. Dia baca. Al-mari. Kita kejut dengar tu, ya Allah. Budak tingkatan 3 baca Quran. Dia kena baca alif lam mim ra. Baca banyak, belajar banyak Quran. Tak baca Quran, tak ada orang ajak dia dah. Tak ada orang ajak pak dia mana? Takkan pak dia tak suruh. Kita lah yang tuan-tuan. Pandai buat anak tapi jaga tak reti. Allahu a'lam tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Subhanahu taala bagi saya kekuatan untuk amal, kekuatan untuk istiqamah, dan juga tuan-tuan mudah-mudahan kita istiqamah sama-sama dalam perjuangan tasbit agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.